Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat teruskan lagi siri pengajian kita daripada Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi, yang mana kita sampai pada kalam muhasyi qauluhu wa huwal wujud. Kita tengok tepi dulu pada kalam musannif dan juga syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu fa hadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan ini ialah 6 sifat. Yang pertama nafsiyah, iaitu sifat wujud, dan 5 selepasnya ialah salbiyah. Qala syarihu ay hadhihi allati taqaddamat min al-20. Ini yang telah lalu daripada 20 al-wajibati, daripada sifat-sifat yang wajib. Ini daripada 20 itu sittu sifat, ada 6 sifat. Al-ula minha, yang satu daripadanya, daripada 6 itu, tusamma sifatan nafsiyatan, dinamakan sifat nafsiyah. Wasifatu nafsiyatu hiya allati la tu'qalu dhatu biduniha. Dan sifat nafsiyah itu ialah yang tidak boleh ta'akul zat tanpanya, tanpa sifat tersebut. Okey. Kita masuk pada kalam Syekh Syarqawi dalam ni. Kata pengarang rahimahullah, qauluhu wa hiyal wujud, iaitu sifat wujud. Huwa ikhbarun bima'lumin. Kalau ikutnya di sini, ini satu ikhbar, pemberitahuan tentang maklum, tentang perkara yang telah maklum. Nak khabar benda yang telah maklum. Khabar apa? Khabar nang. Nang tu maklum dah kan? Nampak tak? Jadi hadza ikhbarun bima'lumin. Ini cerita, pemberitahuan tentang benda maklum aidan. Sebagaimana yang pada kalam situ sifatin sebelum ni pun sama. Tapi ada sebab lah kenapa diulang tu. Huwa ikhbarun bima'lum aidan. Qasada tahaqquqa awwaliyatil wujudi, mengkehendaki oleh musannif betul nak beritahu benda yang telah maklum, iaitu yang pertama tu sifat wujud. Maklum dah bila kita bilang sifat pun yang pertama sifat wujud. Tapi apa sebab disebut diulang di sini? Qasada al-musannifu tahaqquqal awwaliyatil wujud, untuk mentahakkuk keutamaan dan kedahuluan sifat wujud itu. Nak menyatakan bahawa wujud itu sifat yang mula-mula. Wa dafa'a bidzalika, dan juga musannif nak menolak dengan demikian itu, ma'asa an yaqa'a an taghyiril katabati. Untuk menolak apa yang asa an yaqa'a, mungkin akan berlaku, an taghyiril katabah, daripada
perubahan oleh katabah. Katabah ni jamak bagi katib. Penulis-penulis kitab. Penulis-penulis kitab. Nampak tak? Penyalin-penyalin kitab lah. Zaman dulu kitab ini disalin. Satu nuskhah ditulis oleh pengarang. Nuskhah asli. Tak? Jadi bila nak diedarkan, nuskhah tersebut terpaksa disaling dulu. Ni tugas kalau Dur An-Nashar sekarang ni lah. Tugas pusat-pusat percetakan ni. Jadi ada orang yang tugasnya ialah salin balik kitab. Salin balik kitab. Tidak kira faham tak faham, dia kira salin. Jadi boleh jadi dia kata tujuan dia sebut balik ni wahyal wujud untuk menolak apa yang asa an yaqa'a, apa yang kemungkinan berlaku daripada taghyiril katabah. Pengubahan yang dibuat oleh atau perubahan yang dibuat oleh katabah. Katabah jamak kepada katib. Itu penulis-penulis, penyalin-penyalin kitab. Bi'an yuqaddimu, dengan bahawa mereka mendahulukan al-qidama masalan. Mendahulukan qidam dulu. Alaihi alal wujud. Boleh jadi kok ada yang salin kitab, dia letak qidam dulu. Wa aidan bima yaghfulu amma taqaddama faya'taqidu annal ula ghairul wujudi. Jadi boleh juga aidan bima yaghfulu amma taqaddama, untuk menolakkan apa yang lalai daripada apa yang telah terdahulu. Boleh jadi nak buang, takut kok ada orang tak teringat. Ada yang terlalai apa yang telah disebut dahulu dah. Ni biasanya untuk tambih kepada talabah lah. Al-mubtadi'in, orang yang mula-mula belajar. Ada pun yang telah biasa dah ilmu akidah, maklum dah bilang wujud dulu. Mungkin kepada orang yang mula-mula ataupun baru berkenalan dengan ilmu ni, nak menghilangkan apa yang kemungkinan lalai daripada barang yang telah terdahulu sebut. Biasalah kadang-kadang kalau seseorang guru tu, dia akan ulang balik what dia ajar tu. Dia baru masuk kelas, dia ajar. Tengah-tengah kelas dia ulang balik. Perbuatan tu untuk menghilangkan kelalaian apa yang telah terdahulu. Faya'taqidu annal ula ghairul wujud. Maka dia menyangka bahawa sifat yang pertama tu bukan sifat wujud. Jadi bila sebut al-ula minha tu jelaslah. Dan sebagai pengulangan bahawa sifat yang pertama itu sifat wujud. Wa qawluhu wal khamsatu ba'daha, dan kata syarih mana? Kata musannif wal khamsatu ba'daha salbiyatun. 5 sifat selepas itu, 5 sifat selepas daripada sifat wujud itu salbiyah. Okey. Al-ikhbaru bidzalika wa qawluhu wal khamsatu ba'daha salbiyah. Al-ikhbaru bidzalika bin nisbati lil qiyami bin nafsi awil wahdaniyati ikhbarun bima'lumin. Okey, sekarang ni dia menceritakan tentang bahawa sifat selepas wujud tu sifat salbiyah. Okey. Jadi ikhbar tu pengulangan ke, ikhbar bimaklum ke, menceritakan benda yang telah maklum ke ada faidatun zaidah, ada maklumat baru yang nak disampaikan. Itu dibincang tu. Jadi dia kata al-ikhbaru bidzalika bin nisbati lil qiyami bin nafsi wal wahdaniyah ikhbarun bimaklum. Memberitahu tentang 5 sifat lepas itu, nisbah bagi qiyam bin nafsi, nisbah bagi berdiri dengan sendirinya, dan nisbah bagi wahdaniyah, sifat wahdaniyah ialah ikhbarun, khabar bagi ikhbar ni mubtada', ikhbar ni khabar. Ialah ikhbarun bima'lumin, ialah memberitahu benda yang telah maklum. Li'ilmi dhalika, kerana telah diketahui demikian itu, mimma sabaqa, daripada barang yang telah lalu. Fi tafsirihima, pada mentafsirkan kedua-duanya. Dah maklum dah tentang sifat qiyamuhu bin nafsi dengan wahdaniyah. Apabila dia tafsirkan kedua-dua sifat itu, haitsu fassaral ula, sekira-kira
musannif telah mentafsirkan sifat yang pertama. Sifat pertama ni kena kepada qiyamuhu binafsi. Biqaulihi ay la yaftaqiru ila mahallin. Jadi qiyamuhu binafsi ditafsirkan dengan la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada tempat, yakni zat yang nak dia tupang ada, dan tidak berhajat kepada mukhassis pencipta. Wathaniyata ay wa fassara thaniyata, dan musannif mentafsirkan yang kedua, iaitu sifat wahdaniyah. Yang kedua ni kena pada wahdaniyah lah. Biqaulihi ay la thaniya lahu ila akhirih. Itu dikira ikhbarun bimaklum. Okey, kemudian wa innama. Jadi tengok sini, macam mana dikira ikhbar bimaklum? Memberitahu tentang benda yang telah maklum. Nisbah pada dua sifat ni. Kita cuba tengok sini. Jadi musannif ni dia biarkan apa nama ni, dibagi natijah, dia biarkan istidlal bagi kita. Tengok sifat wujud, dia telah bincangkan sifat wujud satu. Qidam, adakah qidam ni dia difaham daripada wujud? Tidak secara khusus, secara langsung. Jadi qidam ikhbar bi ghairi maklum. Yang maklum wujud je. Bincang dah wujud kan. Jadi qidam ai ikhbarun bi zaidin, bi maklumin zaid, bukan ikhbarin bi maklum ai ma sabaqa. Jadi qidam memang benda sifat yang maknanya yang tidak diistifadah secara langsung daripada sifat wujud. Qidam. Yang kedua baqa'. Baqa' pun tak diistifadah daripada sifat sebelum tu. Wujud, qidam, baqa'. Mukhalafatuhu ta'ala al-hadi. Mukhalafah pun tak boleh juga. Tak dipaham secara langsung daripada mafhum dalalah wujud, ataupun qidam ataupun baqa'. Mukhalafatuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi boleh faham tak? Boleh faham. Sebab apa? Faham daripada sifat wujud. Iaitu wujud Allah tu zat kan? Wujud Allah tu zat, dan wujud Allah tu bukan wujud Tuhan tu wujud zat. Jadi qiyamuhu binafsihi ni ada dah makna itu pada makna wujud, dan ada dah makna yang kedua, iaitu la yahtaju ila mahallin, ada pada makna wujud, wala mukhassis, ada pada makna qidam. Jadi qiyamuhu binafsihi tu ikhbarun bimaklum orang panggil. Nampak? Lepas tu wahdaniyah, esa. Esa ni ada dah ni. Esa, wahdaniyah esa. Esa ni boleh faham pada mana ni? Boleh faham pada wajibul wujud satu, boleh faham pada sifat qidam, baqa' dan juga mukhalafah juga. Sebab itu dia kata ada pun nisbah bagi tengok nisbah pada dua ni. Qiyam bin nafsi wal wahdaniyah ikhbarun bi maklum. Selain daripada itu datang jaa bi faidatin jadidah, ataupun benda yang beri faedah, faedah baru. Ini dari segi dia panggil bayan, penerangan, ilmu bayan, macam mana nak menyusun, biar kalam itu kalam yang kemas, kalam yang maknanya yang tidak ada hashwun, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya diletak. Sampai begitu ulama bahas kan. Maknanya kalau buat tesis ke atau buat artikel, kita dinilai seumpama penilaian ulama buat gini, habis lah. Habis ambil pendek katanya merah saja. Ini kenapa buat perkataan ni, tak guna perkataan ni. Kenapa guna yang ni, tak guna yang ni. Okay. Mustawa ulama tu pada mustawa yang cukup tinggi lah. Perkataan pun dipilih. Apa sebab diletak pun diberitahu. Okay. Habis. Wa innama athbatat ta'a fil khamsati. Dia bincang pula kenapa mengisbatkan musannif al khamsata wal khamsatu. Apa guna ta? Apa guna wal khamsu? Wa innama athbatat ta'a fi qawlihi wal khamsatu. Hanya sahaja musannif mensabitkan tak pada khamsah. Dia tak kata khamsun, dia kata khamsah. Ba'daha, lepas pada itu. Lepas dibilang sifat tu disebut khamsah kan. Ma'a kaunil ma'dudi
muannatsan. Muannatsan wal beserta walhal keadaan ma'dud tu muannas. Ma'dud muannas mana? Khamsatu ba'daha. Fi ni. Fi qawlihi wal khamsah ba'daha ni kan. Kenapa musannif guna muannas khamsah? Kenapa tak guna wal khamsu? Padahal kalau ikutnya ma'dud. Khamsu apa? Khamsu sifat. Kalau ikutnya khamsu sifat. Sebab ma'dud dia muannas. Maka bilangan yang 3 sampai 10 dia mesti mukhalafah antara adat dan ma'dud. Kalau adat dia tu muannas, maka ma'dud mesti muzakkar. Mesti muzakkar. Nampak? Tapi di sini kalau kita tengok musannif menggunakan khamsah. Adat dia itu muannas. Okey, apa sebab? Ni kadang-kadang kita kena faham kat ni. Sebab tu kadang kita mengaji selapis mula-mula belajar adab ma'dud. Kritik lalu kitab. Kitab ni salah, kitab ni salah. Sabar dulu. Dia ada benda lagi tu. Okey. Kenapa dia buat gitu? Imma. Sama ada. Kenapa didatangkan adat yang muannas? Imma li ta'wilis sifati bil awsafi. Sama ada kerana ditakwilkan sifat dengan awsaf. Sifat dengan awsaf. Jadi kalau sifat muannas muzakkar dia, kalau kita nak muzakkar wasaf, sama je ni. Sifatun wa wasfun sama je. Bahkan ta ini ganti pada wa. Nampak tak? Jadi buang wa sini, jadi tambah ta belakang. Wasfun wa sifatun. Jadi lafaz muzakkar ni wasfun. Maka dia sahlah kita letak, kita ta'niskan adat dengan makna kita takwilkan, dengan cara kita takwilkan sifat dengan awsaf. Kerana awsaf tu lafaz muzakkar. Jadi kalau kita guna awsaf akan jadi khamsatu awsaf lah. Nampak? Khamsatu awsaf. Satu, auli kaunil ma'dud mahzufan. Tapi hak ni kalau ikutnya takwilan ini, patut dia tak nombor 2 lah dari segi keutamaan. Jawapan yang kita kata jawapan yang normal ataupun biasanya, kaedah dia gini je. Likaunil ma'dud mahzufan. Sah ditaknis dan ditazkirkan adat jika ma'dud mahzuf. Boleh tak? Yasihhu at-tadhkiru wat-ta'nithu fil adadi idza kana al-ma'dudu mahzufan. Boleh kita takniskan adat ataupun tazkirkan dia. Nak jadi muannas pun boleh, nak jadi muzakkar pun boleh. Kalau ma'dud tu tak disebut. Kita kata khamsatun. Ra'aitu khamsatan. Ra'aitu khamsan. Boleh belaka? Ra'aitu khamsatan, ra'aitu khamsan. Boleh belaka? Aku lihat 5. 5 apa? Nak letak ma'dud apa? Tak masalah. Ma'dud yang kalau dihazah ma'dud itu, makna adat itu boleh ditazkir dan ditakniskan. Okay. Ni benda biasalah. Kita biasa dengar lah dalam kitab-kitab nahwu yang asatidzah dan hadirin sekalian biasalah Okay. Wa huwa idza huzifa, iaitu apabila dihazaf ma'dud, jaza tadhkiru adadihi wa ta'nithuhu, maka harus ditazkirkan adatnya dan ditakniskan. Bimakna annahu, dia terang lagi, masya-Allah. Nak terang lagi ni. Annahu idza huzifal ma'dudul muannatsu, jika dihazaf ma'dud yang muannas, jaza ithbatu ta'i fi adadihi, boleh kita isbatkan ta pada adatnya. Kalau ikutnya kena adat dia muzakkar lah, tapi boleh sebab dihazafkan. Awil ma'dudu awil ma'dud au huzifal ma'dudu al muzakkaru, jaza isqatuha, maka harus digugurkan ta min adadihi, daripada bilangannya. Okey, jelas. Habis. Qauluhu hiya allati la tu'qalu adh-dhatu ila akhirih. Apa itu sifat nafsiyah?
sifat yang tidak dapat ditaakulkan zat kecuali dengannya, dengan sifat tu. Jadi nak kata zat itu ada, maka kita kata ini Zaid, maka ta'akul zat Zaid itu dengan adanya sifat wujud. Tak boleh nak ta'akul kecuali dengan wujud. U'turida. U'turida. Di'iktirab. Bi anna az-zata qad tuta'aqqalu biduni wujudin. Dia kata tidak diiktiraf dengan bahawa zat itu terkadang boleh ditaakulkan tanpa ada wujud. Benda itu boleh kita khayal, kita boleh fikirkan pada akal, tapi hakikatnya dia tak ada. Boleh ke tak? Dia kata boleh kata. Jadi ni iktiraf perkataan ni. Tadi awak kata bahawa sifat wujud itu ialah sifat yang tidak boleh ta'akul zat kecuali dengan adanya ia. Ada sifat wujud tu. Iktiraf ni apa? Zat itu terkadang boleh kita ta'akulkan pada akal, padahal dia tak ada sifat wujud. Biduni wujud. Wabil aksi, dan dengan sebaliknya. Benda itu ada tapi kita tak boleh ta'akul. Berlaku tak? Benda itu ada tapi kita tak boleh ta'akul. Jadi isunya ialah pada masalah la tu'qalu dzatu. Tak boleh nak dita'akulkan zat itu. Betul ke? Ni iktiraf ni. Bimakna, apa maksud? Bi anna dzata qad tuta'aqqalu biduni wujudin wa bil aksi. Zat itu kadang-kadang boleh dita'akulkan tanpa ada sifat wujud. Kita boleh khayal dan fikir dia pada akal, tapi hakikat ni tak ada. Dan kadang-kadang sebaliknya, dia itu ada tapi kita tak boleh nak fikir pada akal. Bimakna, dengan makna annal aqla qad yulahidu al-mahiyata biduni wujudiha. Kerana akal kadang-kadang boleh mulahazah, boleh reti mahiyah dia. Mahiyah, atau kita kata mahiyah ni kalimah yang asal daripada perkataan mahiyah, apa dia. Kadang-kadang merujuk pada hakikat. Jadi akal ni dia boleh mulahazah, boleh reti hakikat, boleh reti mahiyah sesuatu tanpa benda itu ada dan nampak. Boleh? Wal wujuda ay wal aqlu qad yulahidul wujuda biduniha. Kadang-kadang akal boleh reti, boleh yulahid, boleh nampak ada dia tapi tak boleh nak ta'akul mahiyah hakikat dia. Hakikat dia tak boleh masuk akal tapi nampak. Betul tak berlaku? Dia kata kadang-kadang akal nampak sesuatu tapi benda itu tak boleh nak mulahazah, tak boleh nak reti, tak boleh nak faham pada akal. La yulahizu al-aqlu, tak boleh nak akal nak la yulahizuha, tak boleh nak reti dia. Tapi benda tu ada. Dia tak boleh nak faham. Dia ada nampak tapi tak boleh nak faham. Jadi berlaku kedua-duanya. Apa bukti? Id kathiran ma tuta'aqqalu al-mahiyatu thumma yashukku. Thumma yushakku fi wujudiha. Kerana kathiran, kerap kali, banyak, ma tuta'aqqalul mahiyatu, barang yang kita ta'akul dan retikan hakikatnya. Thumma yushakku, kemudian kita pun menjadi syok. Ada benda yang kata kita reti dan faham, tiba-tiba kita mari syok. Fi wujudiha, kita syok. Ada tak ada benda yang kita fikir ni? Maka fayuqamud dalilu alai, maka didirikan dan didatangkan dalil atasnya. Wa dzalika kama tuta'aqqalul malaikatu. Dia bagi contoh. Sebagaimana kita ta'aqqul malaikat, kita reti malaikat itu. Bi annahum, bahawa sesungguhnya malaikat tu ajsamun latifatun. Malaikat itu jenis makhluk yang jisim latif. Ajsamun latifatun. Jisim hak latif ni jisim yang tidak tegak, tak tegak cahaya, tak legap cahaya tak.
Dia tu tembus cahaya. Kalau kita ni kita makhluk-makhluk yang nampak jelas ni panggil jisim kasif. Kasif. Jismun kasifun, tebal kat mana? Kita suluh api, kita suluh lampu memang tak teluh lah. Dan dia tu ada apa? Ada berat, dia ada jisim dia. Jadi ada makhluk ni dia jismun latif. Jisim dia halus. Kita pun sebut makhluk halus kan. Makhluk halus. Jisim dia bukan jenis jisim benda bertokor. Tak guna bahasa sekarang ni. Bukan jenis tokor. Ada benda halus. Nampak? Jadi malaikat ni jenis gitu. Malaikat, jin, dia daripada ajsamun latifatun. Jadi kita faham dan reti bahawa malaikat tu makhluk daripada jismun latif, nuraniyatun, yang daripada bahasa cahaya. Summa yushakku, kemudian datang disyakkan fi wujudiha, pada adanya. Kalau tu kadang betul ke tak ada, betul ke tak ada. Maka fayuqamud dalilu alaihi, maka didatangkan dalil atasnya. Bi annahum, apa dalilnya? Bahawa sesungguhnya bi annahum law lam yakunu mawjudina, kalaulah mereka itu tidak wujud, la lazima alaihil kadhibu, maka lazimlah ke atasnya oleh dusta fi ikhbarihi ta'ala, pada pengkhabaran dan penceritaan Tuhan. Dah kalau kita kata padahal kita tak nampak ni. Nampak tak? Kita tak nampak malaikat. Tak nampak malaikat. Jadi bila begitu, tu kadang-kadang mari syok. Maka perlu datangkan dalil. Macam mana? Ini Allah Ta'ala beritahu kan. Bila kita mereka tu tak wujud, maka lazim daripada itu berlaku dusta pada pengkhabaran Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala khabar ada malaikat tu tak betul. Itu mustahil ke tak? Mustahil. Maka la lazima alaihi al-kadhibu fi ikhbarihi ta'ala ad-dali ala wujudihim, yang menunjukkan atas adanya mereka. Sekarang ni nak cerita apa ni? Nak cerita kenapa masih huraian tentang i'tirad tadi. I'tirad kepada kalam syarih, dia kata sifat wujud itu ialah yang tak boleh ta'akul zat tanpanya. Maka dia i'tirad, dia kata kadang-kadang zat itu boleh kita fikir walaupun dia tak ada, ataupun benda tu ada tapi tak boleh fikir. Itu dia. Terima kasih. Suara slow pasang tok pastai ana tok lekat mic dekat baju ni. Kita cocoh di tu je. Di laptop tapi hok ujung mic tu tak lekat kat baju. Terima kasih. Daripada tadi cakap seorang tadi. Dengar harap-harap dengar lah. Nak ulang balik dok rasa. Harap dengar boleh dengar kalau ada apa-apa tolong maklum lah. Saya ni tak ada team buat seorang je ni. Guna dua device pula ni. Jadi Ana ni guna dua device pula. Dua device. Tak ada lah team nak suruh siapkan pasang mic. Siap pasang mic. Lighting, beli hot bulat tu. Alhamdulillah, dengar tak apa tu. Innama alaikal balagh wa 'alallahi al-ijabah. Gitulah. Kita sapa je lah. Okey. Ni baru jelas kan? Okey. Mana tadi? Wa ujiba. Okey, jadi jawapan ni apa jawapan kepada i'tirad tadi? Wa ujiba bi annal murada bit ta'aqquli al-wujudu al-kharijiyyu. Dia kata maksud ta'akkul tu ialah wujud khariji. Wujud khariji, wujud luaran. Makna wujud yang ada sungguh, yang boleh dilihat oleh panca indera dan boleh dicapai oleh panca indera. Itu maksud dia. Jadi la tu'qalu dzat itu tak boleh ta'akkul dengan maksud. Maksud ta'akkul itu wujud khariji. Ai la tujadu dzatun biduni wujudin.
tidak akan ada zat tanpa ada wujud. Zat tu tak ada kalau dia tu tak ada sifat wujud. Kalau benda tu ada sungguh pada kharij, maka mesti benda itu bersifat dengan wujud. Tak boleh zat itu ada tanpa ada sifat wujud. Gitu. Macam apa dia? Yang asatizah ikhwah sekalian ada laptop ke, iPad ke, tab ke, handset depan tu. Duk tengok, duk dengar. Ada tak tu? Nampak? Ada tapi tak wujud. Tak betul itu. Zat iPad, zat handset ada tapi tak wujud. Dok cakap itu kena atur tanjung rambut tang. Okey. Wa qad marra, dan telah lalu anna fil wujudi qaulaini. Pada wujud itu ada dua qaul. Ada dua qaul. Qila huwa ghairul mawjud. Ada yang mengatakan wujud itu ghairul mawjud. Wujud itu bukan diri. Wujud itu bukan diri mawjud. Bukan diri mawjud. Mawjud ni kena pada zat. Jadi kadang-kadang tukar kita sebab dengan wujud mawjud dekat-dekat. Wujud itu bukan diri mawjud, yakni bukan diri zat. Zat itu lain, wujud dia tu lain. Itu maksud. Jadi huwa al-wujud ghairul mawjud. Bima'na annahu halun thabitatun fil kharij. Dengan maksud dia itu hal yang sabit pada luar. Ani dhihni, luar pada zihin. Luar pada zihin itu makna ada sungguh lah. Bukan mawjud fi zihin saja, mawjud fil kharij ani zihin. Maksud ada sungguh. La tumkinu, yang tidak mampu ru'yatuhu, tak mampu dilihat. Nampak tak? La tumkinu ru'yatuhu, tapi dia tak boleh nak tengok lah. Ada tapi tak boleh nak tengok. Okay. Wakila ainul mawjud. Wakila huwa al-wujud ainul mawjud. Dia itu diri benda yang mawjud itu, diri zat. Bimakna annahu amrun i'tibariyun, dengan makna dia itu amrun i'tibari. Nampak tak? Dia itu amrun i'tibari. Falaysa lahu thubutun bil istiqlal, yang mana dia itu tidak sabit secara istiqlal, secara berasingan. Dia tak boleh nak faham asing. Dia itu diri zat, dengan maksud dia amrun i'tibari. Adanya zat maka adanya sifat wujud secara langsung lah. Dia amrun i'tibari. Falaysa lahu thubutun bil istiqlali zaidan ala thubuti zat. Hal keadaan dia itu lebih daripada sabit zat. Tak boleh. Tidak. Dia bukan benda yang berasingan selain daripada zat tersebut. Maka pandangan kedua ni dikata al-wujud ainul mawjud. Ainul zat. Bermakna dengan makna wujud tu sendiri benda yang sabit. Tak boleh sabit bersendirian. Dia ada sekali dengan zat itu. Tapi dan dia bukan benda yang lebih daripada sabit zat. Makna bila sabit zat, maka sabitlah sifat wujud. Okey. Fala yunafi, tapi itu tidak menafikan annahu annal wujud ghairuha, bahawa wujud itu bukan diri mawjud. Tapi nak kata wujud tu diri mawjud, tak, wujud tu kan kita panggil sifat. Maka sifat tak sama dengan mausuf. Fahuwa ghairu dhati, maka itu selain daripada zat. Dia itu bukan zat. Ala kilal qaulaini, atas kedua-dua qaul. Fasahha adduhu, maka sah oleh membilangnya. Fasahha adduhu minas sifati, maka sah kita bilang wujud daripada sifat. Wasahhatil idhafatuhu ila nafsi, maka sah kita idhafatkan wujud kepada an-nafs. Bimakna zat, dengan makna zat. Boleh kita nafsuhu atau wujuduhu lah. Wujudu zat, wujudu syai', maka sah lah. Kalau tidak, kita akan idhafatkan sesuatu pada diri sendiri. Maka tentulah mudhaf tu lain pada mudhafu ilaih. Bimakna zat ay nisbatuhu, sahha idhafatuhu ay nisbatuhu ilaiha, menisbahkan kepadanya, kepada nafs. Fi qaulihim, pada kataannya innahu sifatun, bahawa wujud itu sifatun,
Walaysa fihi 'alal qawli tsani, dan tidaklah dia di atas kaul yang kedua, idhafatu syai' ila nafsihi, mengidhafatkan sesuatu kepada yang lain. Jadi atas kaul kedua bukan dikira idhafat sesuatu kepada diri sendiri. La haula wala quwwata. Terhenti sekejap La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Adi sayyidina wa syarafa wa tarjita. Innaka la tukhlifu. Amin. Okey. Walaysa fihi 'ala al-qawli tsani, dan tidak adalah wujud di atas kaul yang kedua itu idhafatu syai' ila nafsihi, mana yang kata dia itu amru intibari kan, bukanlah mengidhafatkan sesuatu kepada diri sendiri. Taklah, sebab dia pun sifat. Dia itu sifat, cuma dia tu tidaklah benda yang kita kata ada wujudnya secara luaran, bukan. Dia itu amru intibari bagi zat tersebut. Nampak tak? Wujud itu amru intibari. Ila nafsihi bal ila ghairihi, bahkan dia itu idhafat kepada yang lain. La yuqalu inna li'tibariyah. Okey, ini i'tirad lain pula. Dia kata tidak boleh kita kata bahawa al-i'tibari ma'tabarahu al-aqlu, apa yang diiktibar dan direti. I'tibar dan direti oleh akal. Walaysa lahu tahakkukun fi dhatihi, tapi dia tidak ada tahakkuk, tak sungguh pada zat dia itu sendiri. Kalau orang tanya, tidakkah iktibari itu perkara yang diiktibar oleh akal saja, tapi dia itu tidak ada tahakkuk pada diri dia sendiri, pada zat dia itu tak ada, hanya dipahamkan akal je. Okey. Dia kata itu makna amru iktibari kan? Ini i'tirad yang lain pula ni. Jadi tadi selesai dah. Ni i'tirad, dia kata kita atas qaul yang kedua mengatakan wujud tu amru i'tibari. Kalau kita ingat balik dalam masalah ini, dia sekarang ni tak bawa pandangan Imam Abu Hasan ni. Imam Abu Hasan kata al-wujud ainul mawjud. Nampak tak? Bahkan dibawa hak takwil kepada Imam Abu Hasan tu. Sa'duddin Taftazani mengatakan kalam Imam bila kata al-wujud ainul mawjud tu maksudnya bukan benda lain, tapi dia tu amru i'tibari. Jadi yang mengatakan amru i'tibari Sa'duddin Taftazani. Yang mengatakan ahwal tu ialah pandangan Fakhruddin Ar-Razi. Sebelum ni pada awal-awal wujud dia baca dah kan. Okey, sekarang ni i'tirad lain. Dia kata la yuqalu inna al-i'tibariyya ma'tabarahu al-aqlu. Tak boleh kita kata bahawa i'tibari itu apa yang diiktibar dan direti oleh akal, tapi tidak ada tahakkuk pada diri dia tu. Kenapa tak boleh? Lianna naqulu qad sabaqa annahu kama yutlaqu 'ala al-ma'na al-madhkuri yutlaqu aidan 'ala ma lahu tahakkukun fi nafsihi. Dia kata gini. Kita dah sebut dah dulu bahawa makna amrun i'tibari qad sabaqa annahu kama yutlaqu, sebagaimana diitlaq 'ala al-ma'na al-madhkur. Amru i'tibari itu orang mengertikannya pertama sebagaimana disebut. Apa dia? Makna al-madhkur iaitu ma'tabarahu al-aqlu wa laysa lahu tahakkukun fi dhatihi. Itu makna al-madhkur tu. Ma'tabarahu al-aqlu wa laysa lahu tahakkukun fi dhatihi. Amru i'tibari ni benda reti kau akal je, tapi dia tu sendiri tak ada pada zat dia. Satu, yutlaqu aidan ala ma lahu tahakkukun fi nafsihi. Tapi amru i'tibari juga diitlaq dengan makna benda yang tahakkuk pada diri sendiri. Makna dia itu ada pengertiannya yang tersendiri. Dia itu faham oleh akal, tapi dia ada pengertian dan juga dia ada tahakkuk zati dia. Dia ada tahakkuk fi nafsihi. Okay. Dia ada benda reti pada diri dia tu, makna pada diri dia tu. Wama huna min hadzal qabil, dan apa yang kita bincangkan di sini daripada pihak ni lah. Makna wujud tu sendiri dia ada tahakkuk fi nafsihi.
Jadi i'tirad tu patut, sebab tu dia kata la yuqal itu. Wa ma huna min hadzal qabil. Idza alimta dzalika. Kat mana nak berhenti ni? Okay. Oh, idza alimta dzalika cukuplah. Idza alimta hadza fanakfi bihadzal qadri. Cukuplah. Nampak tak? Idza alimta hadza fanaktafi bihadzal qadri insya-Allah taala. Jadi kita sambunglah pada masa-masa yang mendatang. Maaflah kerana maklumat itu lewat. Maklumat tu lewat. Sebab ni tengok kepada kelapangan yang ada. Jadi sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.